Selamat malam teman-teman dan selamat datang kembali ke saluran Teh Tarik Go, tempat di mana kisah-kisah pelik, misteri dan original dari bumi Borneo kami alami dan ingin kongsikan untuk anda semua. Malam ini aku sendiri, Is, Dom, Pian dan Paula, 4 tulang belakang dari Teh Tarik Go, ingin membawa anda menyelami satu pengalaman aneh dan cukup meremangkan bulu roma yang berlaku kepada kami semasa malam ke-34 dalam ekspedisi 1000 km jalan kaki merentas malam di Sabah, bumi yang penuh keindahan dan cerita-cerita yang amat menarik. Sebelum aku meneruskan cerita, perlu dijelaskan bahawa kisah ini hanyalah pengalaman sebenar untuk hiburan kita bersama, tanpa niat memburukan mana-mana tempat. Sabah tetap di hati, Sabah negeriku, negeri di bawah bayu, sebuah negeri yang sangat-sangat indah dan wajib dilawati. Lawati sesawang Sabah Tourism Board untuk mengetahui informasi-informasi terkini tentang tempat-tempat menarik di Sabah. Jangan tunggu, go explore Sabah. Berbalik pada perkongsian kita malam ini, seperti yang aku katakan tadi, kisah ini berlaku pada malam ke-34 semasa dalam perjalanan kami dari Tawau menuju ke Morotai Besar. Malam itu, kami fikir kami hanya berempat, tetapi ternyata kami salah. Perjalanan kami malam itu bermula seperti biasa. Jalannya sunyi, langit pula kelam, dan langkah kami bergantung sepenuhnya kepada cahaya dari lampu sulu di kepala kami dan sekali-sekala diterangi oleh cahaya lampu kenderaan yang lalu lalang. Setelah agak jauh berjalan menembusi kabus malam, kami terdengar satu bunyi meliri dari tepi jalan raya. Kami ikuti bunyi itu. Bila kami sulu, ternyata ada seekor anak kucing, kuyup dan menggigil, terperangkap dalam parit cetek yang sedikit berlumpur. Kami berhenti dan menyelamatkan lalu memasukkan ia ke dalam wakit. Mujurlah malam itu tidak hujan, jadi parit itu tidak dipenuhi air. Kalau tidak, belum tentu anak kucing itu masih bernyawa ketika itu. Kami tertanya-tanya sesama sendiri, siapakah yang sanggup membuang anak kucing begitu comel ke dalam parit di kawasan sunyi yang tidak berpenghuni? Kami teruskan langkah, keadaan masih sunyi, cuma kedengaran anak kucing di dalam wakit mengiau sekali-sekala. Kemudian tidak jauh di hadapan kami melalui kawasan satu deretan pokok pinang yang tinggi. Batangnya lurus menjulang ke langit gelap. Pian yang ketika itu berada di hadapan terlihat sesuatu di bawah semak-semak. Seekor katak besar seolah-olah menunggu kedatangan kami. Pian tangkap katak itu dan simpan di dalam botol minuman mineral yang kemudian dimasukkan ke dalam wakit. Kami sambung berjalan, masih sunyi, tapi sunyi itu tidak tenang. Kerana sejak saat itu kami mulai rasa seperti ada mata yang memerhati kami. Tiba-tiba, Dom yang sedang sibuk dengan live di social media mengangkat tangannya, menandakan untuk kami berhenti sebentar. Dia dekapkan jari ke mulut, meminta kami senyap. Dia ada terdengar sesuatu, bunyi seperti mula-mula bunyi itu dari sebelah bahu kanan jalan. Kemudian bunyi itu bersili ke kiri jalan. Bunyi-bunyi kecil dari belakang kami, kiri ke kanan, kanan ke kiri, ulang dan ulang. Seperti sesuatu sedang menyusur di atas rumput basah. Tapi bila kami toleh, tiada sesiapa dan bunyi itu pun berhenti. Dan kami teruskan perjalanan. Beberapa minit kemudian aku sendiri terdengar bunyi itu lagi. Kali ini macam kuat sedikit. Seperti bunyi kayu ditarik di atas rumput basah. Bersilih ganti dari kiri ke kanan, kanan ke kiri semula. Aku tergamam seketika dan cuba mendengar betul-betul arah bunyi itu datang.
Bunyi itu walaupun perlahan tetapi boleh didengari beralih dari kiri ke kanan berulang-ulang kali bertukar-tukar arah. Cahaya lampu yang kami ada mula terasa tidak cukup. Angin malam yang tadi sejuk kini jadi senyap. Ketika itulah bunyi wakit dom disentap dari belakang dan tiba-tiba wakit itu menjadi sangat berat. Dom melompat terkejut dan menjerit, "Hoi!" Kami semua ikut melompat terkejut. Dengan nafas masih tersekat-sekat, aku dan Pian cepat-cepat sulu ke dalam wakit dom. Selepas mencari-cari, kami ternampak seekor belalang di dalam wakit. Sangat kecil, seperti belalang yang biasa kita lihat hinggap di atas rumput. Tapi rasa berat yang dia rasa tidak masuk akal kerana wakitnya seperti diisi batu. Sedangkan hanya seekor makhluk kecil berada di dalam. Kami tahu itu bukan belalang biasa. Kami mula rasa meremang bulu roma. Langkah jadi kekok. Hutan di kiri kanan seperti memerhatikan setiap langkah kami. Pian tidak berdiam lama. Dia berfikir sesuatu dan dengan suara perlahan dia cakap, "Kita kasih lepas ini." Sambil melepaskan katak di dalam botol tadi. Kami semua setuju kerana fikir kami mungkin itulah yang penjaga tempat itu tidak mahu kami ganggu. Jadi tanpa banyak cakap, Pian ambil botol dan lepaskan katak ke dalam semak. Tapi kami masih belum rasa tenang. Kami teringat satu petuah dalam kepercayaan lama. Kalau kita diekori, kita harus bakar api dan langkah api. Api akan menjadi pemutus jejak dan benteng pelindung daripada terus diikuti. Pian nyalakan api kecil. Seorang demi seorang kami, Pian, Dom, Paula, dan aku sendiri, kami langkah nyalaan api itu. Sebaik saja langkah api, kami berasa lebih tenang dan lebih ringan daripada tadi, lalu meneruskan langkah ke Morotai besar yang sudah tidak jauh dari tempat kami berada. Apabila kami sampai ke destinasi kami malam itu, kami diberitahu oleh seorang rakan baik bahawa kawasan itu memang selalu ada kejadian pelik dan kemalangan selalu berlaku di situ. Malah baru-baru ini katanya ada kemalangan maut tidak jauh dari lokasi tempat kejadian aneh tadi. Tetapi sebenarnya apa yang paling mengejutkan aku sendiri, gangguan yang serupa ini juga pernah berlaku beberapa kali. Kejadian serupa telah pernah dialami dan diceritakan oleh beberapa rakan lain seperti yang dalam cerita kami sebelum ini berjudul Bambu Seram dan Kereta Sewa. Baiklah teman-teman, apa yang berlaku malam itu mungkin hanya satu benda kecil, sekadar pengalaman, sekadar beberapa makhluk kecil. Tapi dalam dunia yang tidak kelihatan, benda kecil membuka pintu kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Kita mungkin tidak nampak, tapi mereka sentiasa ada. Di pinggir jalan, di bawah pokok, di dalam gelap. Kami belajar bahawa dalam perjalanan 1000 km ini, langkah kami bukan hanya fizikal. Ia juga satu langkah spiritual. Dan setiap tempat yang kita lalui ada cabaran uniknya tersendiri. Maka jika kita terambil sesuatu, kita mesti tahu cara untuk pulangkan. Baiklah, itu saja teman-teman. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Petarigo. Masih ada banyak malam untuk kita lalui dan cerita-cerita yang menunggu untuk dikongsikan. Selamat malam semua.